Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Dah makan dah pagi ni? Alhamdulillah sihat. Sihat. Belum Ustaz. Dah ambil sarapan dah? Ashraf, pagi ni sarapan apa? Sarapan ni Ustaz. Ush, dah sarapan biskut. Okey. Tak apa, sajalah Ustaz tanya dekat kamu sarapan apa supaya nak nampak kamu ready untuk pembelajaran kita pada pagi ni, kan? Belajar pun satu menuntut ilmu, kan? Jadi minta kamu ready, bersedia. Okey, baik. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk pembelajaran kita pada pagi ni, kita baca doa dulu dah lupa. Okey, Ustaz minta Ashraf ketua kelas, boleh baca pimpin bacaan doa untuk kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Ashraf. Okey, baik. Tajuk pembelajaran kita pagi ni adalah menjaga penampilan diri dalam kehidupan. Jadi sebelum kita nak masuk lebih mendalam kepada tajuk ni, Ustaz ada sediakan dekat kamu satu video pendek yang ada keterkaitan dengan tajuk yang Ustaz sebutkan tadi. Jadi Ustaz minta kamu bagi tumpuan, fokus sebab nanti di akhir video nanti Ustaz dah sediakan dekat kamu beberapa soalan. Boleh? Jadi kita tengok dulu nah video pendek ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Asnawi Yusof, jurutera imej profesional anda. Hari ini saya akan kongsikan dua sebab kenapa anda mesti menjaga imej diri anda. Yang pertama, merujuk kepada hadis riwayat Abu Daud ketika mana Rasulullah menegur seorang sahabat, Auf bin Malik. Ketika itu, beliau berpakaian lusuh dan kotor, sedangkan beliau mempunyai kekayaan daripada perniagaan haiwan ternakan. Maka Rasulullah menegur, kenapa kau tidak tunjukkan nikmat yang telah Allah berikan daripada kekayaan itu? Ini menunjukkan Rasulullah sangat menjaga penampilan diri. Dan sebab yang kedua, merujuk kepada teori Mehrabian daripada Profesor Emeritus Albert Mehrabian, seorang profesor dalam bidang psikologi sosial yang mengatakan dalam elemen komunikasi 55% adalah daripada visual. Dengan dua sebab ini menjadikan sebab yang kukuh kepada anda di luar sana untuk menjaga imej diri anda. Persoalannya adalah bagaimana ingin memulakan langkah pertama untuk merubah imej diri. Ingin tahu jawapannya? Ikuti saya di Twitter, Instagram dan YouTube dan paling penting Facebook Asnawi Yusof untuk mengetahui maklumat terkini berkenaan imej diri. Sekian sahaja, Engineering Your Style. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Dia kata di akhir video tu jangan lupa follow dia kat Instagram, dekat YouTube untuk kalau kamu nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan menjaga penampilan diri. Okey, baik. Jelas video tadi dah tengok? Jelas. Okey, berdasarkan video tadi kita dah tengok. Soalan pertama berbunyi, siapakah yang bercakap di dalam video tersebut? Okey, soalan ni boleh tak Ustaz minta Uda Najihah? Ingat siapa yang bercakap? Nama beliau Asnawi Yusof, seorang jurutera imej profesional. Okey, bagus. Tepat apa yang kamu sebut. Dia kata kat awal video tadi bersama saya kan, Asnawi Yusof, jurutera imej profesional anda. Jadi dia merupakan seorang yang expert dalam bab pengurusan diri. Okey, bagus. Terima kasih Huda. Kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan dia, sebutkan kisah sahabat Nabi yang terdapat di dalam video tersebut. Kan ada disebutkan kan kisah sahabat Nabi dalam ni, dalam video tersebut. Ustaz minta Ashraf, boleh ingat? Boleh Ustaz. Okey, baik. Berkenaan sahabat Nabi yang disebutkan dalam video tadi adalah Nabi telah menegur Auf bin Malik. Sayyidina Auf bin Malik. Sebab apa? Sayyidina Auf bin Malik ni dia seorang yang kaya, dia ada perniagaan tersendiri. Tetapi beliau berpakaian lusuh, lantas Nabi pun menegur untuk beliau lebih berpakaian kemas. Okey, mumtaz. Ashraf, apa yang kamu sebut tadi betul apa yang disebutkan di dalam video tersebut. Hadis tu hadis daripada Abi Daud. Yang jadi hadis ni boleh kita jadikan sebagai sebagai bukti yang kata Islam ni nak
menuntut umat dia untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga penampilan diri. Okey, bagus. Terima kasih Ashraf. Tengok pula pada soalan yang terakhir. Ustaz sedia dekat kamu. Soalan dia berbunyi, apakah kepentingan menjaga penampilan diri? Boleh. Yang ni Ustaz nak siapa-siapa pun boleh kongsikan dia punya jawapan dan pandangan. Apakah kepentingan menjaga penampilan diri? Ada yang nak cuba? Saya Ustaz. Okey, silakan Azika. Okey, kepentingan yang saya dapat dalam video tersebut, kalau kita menjaga kepentingan diri, ada teori Mehrabian, iaitu seorang profesor ni dia bagi tahu dalam elemen komunikasi ada 55% adalah dari visual. Okey, itu daripada saya. Okey, bagus. Apa yang kamu sebutkan, teori yang disebutkan di dalam teori Albert Mehrabian ni kan, dia kata 50% tu datang daripada visual. Jadi orang, kita tengok realiti masyarakat sekarang ni, dia suka dikritik, dia sampaikan dengan apa yang dia lihat. Jadi kalau dia tengok orang tu berpakai lusuh sebagainya, jadi dia kata ish, apa ni, pakai tak bersih dan sebagainya. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, ada yang lain nak kongsikan pandangan? Saya Ustaz. Okey, Asma, Nur Asma, boleh sila. Okay, dia penting untuk kita jaga imej Islam Ustaz. Nanti pandangan orang bukan Islam terhadap kita, kalau kita jaga penampilan diri, dia akan tinggikan martabat Islam. Okey, Mumtazah, bagus jawapan Asma. Jawapan Asma tu dah merangkumi dah dia punya huraian. Jadi Ustaz tak perlu tambah dah. Okey, bagus Asma. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, kita tengok kita punya objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi ini antara target dan objektif apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kamu nanti dalam pembelajaran yang seterusnya. Okey, kita tengok yang pertama. Objektif yang pertama, murid dapat mendefinisi penampilan diri menurut perspektif Islam beserta dalil. Jadi pembelajaran yang akan datang nanti kita akan tengok takrif bagi menjaga penampilan diri dengan dalil. Kita akan ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Nanti kita akan belajar. Okey, yang kedua, menyenaraikan tanggungjawab menjaga penampilan diri. Nanti kita akan tengok nanti. Dan yang terakhir, menyenaraikan kepentingan menjaga penampilan diri. Okey, ini 3 objektif yang akan kita capai pada pembelajaran pagi ini. Okey, boleh? Boleh Ustaz. Okey, terima kasih atas tumpuan kamu. Okay, next. Okey, baik. Selama ni kita lihat ya video yang ditayangkan sebentar tadi. Sekarang kita akan lihat apakah pula pengertian menjaga penampilan diri. Okey, anak-anak murid semua boleh fokus ya. Boleh. Baik. Kamu nampak tak slide di hadapan ini? Nampak. Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Islam ialah agama yang amat mementingkan umatnya agar menjaga kebersihan dan penampilan diri. Okey, sebab apa kita kena jaga kebersihan? Sebab apa kita kena jaga penampilan diri? Sebab Allah dah buktikan ya. Allah dah buktikan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, apakah maksud dia? Okey, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Jelas ya, dekat sini Allah Subhanahu wa taala dah mentionkan Allah sangat menyukai orang yang suka menyucikan diri dia. Okey, kita lihat pula skop apa pula Rasulullah lakukan. Okey, Rasulullah merupakan contoh yang terbaik. Ya, baginda sentiasa menjaga kebersihan tubuh badan dan berpakaian yang baik. Seperti baginda suka bersiwak. Okey, kamu semua tahu tak apa itu siwak? Tahu Ustaz. Ustaz. Okey, siwak itu okey, dia adalah berus gigi. Okey, sama saja. Okey, baik. Rasulullah, okey, Ustaz. kalau kita lihat ya, Asma, Saya nak tanya boleh ke? boleh. Saya nak tanya, kalau bersugi tu dia sama macam bersiwak ke Ustaz?
sama-sama, cuma zaman dahulu dia tak ada berus gigi macam sekarang. Zaman dulu dia menggunakan kayu sugi. Okey, baik, kamu tengok di hadapan ni ya. Ustaz tunjukkan kepada kamu. Okey, kamu nampak tak kayu sugi yang kamu nampak di hadapan ni? Okey, pada zaman dahulu tak ada berus gigi yang macam sekarang. Okey, zaman dahulu dipanggil siwak. Okey, ataupun begitu kita tetap juga disunatkan untuk menggunakan siwak yang seperti Ustaz pegang ni lah. Okey, kalau boleh sebagai seorang penuntut ilmu, kita kena lazimkan diri kita sentiasa bersiwak. Sebelum baca Al-Quran, sebelum kita belajar, okey, selepas kita makan, selepas kita bangun tidur. Okey, itu antara adab dan akhlak yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Okey, selain Rasulullah suka bersiwak, Rasulullah juga suka berpakaian yang kemas dan bersih. Okey, rambut Rasulullah sentiasa disikat rapi, dan bahkan setiap apa yang Rasulullah cakap, perbualan Rasulullah, perkataan Rasulullah, setiap orang yang mendengar pasti akan rasa tenang dan mendamaikan. Okey, maka di sini apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap di dalam Al-Quran, maka kita digalakkan sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk menjaga penampilan diri yang bersih selagi mana ia terjajar dan tidak melewati batas syarak. Okey, faham ke? Faham Ustaz. Faham Ustaz, jelas. Okey. Okey, baiklah anak-anak murid semua masih bersemangat ya semua. Ustaz harap semua masih bersemangat. Boleh? Teruskan. Semangat Ustazah, boleh. Okey, sebenarnya tadi kita telah dengar penjelasan yang panjang lebar tentang pengertian umum, secara umum tentang menjaga penampilan diri menurut perspektif Islam. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana apa dalil Al-Quran dan hadis tentang menjaga penampilan diri. Okey, di sini ada sepotong ayat Al-Quran, nampakkan semua daripada surah Al-A'raf ayat 7. Okey, sebelum kita pergi kepada terjemahan ayat, Ustazah nak seorang dulu baca, kita nak dengarlah bacaan ayat Al-Quran ni daripada seorang pelajar. Ustazah boleh ke? Okey. Boleh Ustazah, saya volunteer, boleh? Silakan. Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Masya-Allah, terima kasih. Okey, baik, terima kasih tabarakallah, bacaan yang mantap bertajwid. Terima kasih Azrul. Okey, baiklah. Kita nak tahu apa yang Allah nak ceritakan dalam ayat ini. Boleh Ustazah nak seorang baca terjemahan ayat ini? Boleh ke seorang, boleh ke? Okey. Silakan. Okey. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Okey, terima kasih Azika. Jelas penerangan terjemahan daripada Azika. Okey, baiklah. Di sini Ustazah nak highlightkan yang Allah kata, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali kamu memasuki masjid. Masjid ni tempat kita beribadah. Sudah semestinya, wajiblah, boleh dikatakan wajib untuk kita jaga penampilan diri, kerana di situlah Allah tengok, Allah titik pandang Allah terhadap kita, untuk Allah menilai ibadah kita, supaya Allah terima ibadah kita. Di masjid jugalah kita melakukan solat, berzikir apa semua kan. Okey, daripada solat tu jugalah insya-Allah teraturnya kehidupan kita yang lain. Kita menjaga penampilan, dengan menjaga penampilan diri itu, insya-Allah ibadah kita akan diterima, dengan menjaga kebersihan. Dan memang kita dituntut apabila memasuki masjid, kita kena berwuduk terlebih dahulu. Dengan berwuduk itulah menjaga kebersihan diri juga. Okey, daripada situ insya-Allah apabila kita menjaga solat, kehidupan di luar sana insya-Allah akan teratur
Dan solat jugalah perkara yang pertama akan disoal oleh Allah. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada dalil ataupun apa yang suruhan Nabi tentang menjaga penampilan diri. Sebelum tu Ustazah nak juga seorang baca dalil daripada hadis tentang menjaga penampilan diri. Bolehkah seorang? Boleh Ustazah, saya. Okey, silakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Okey, baik. Mantap bacaan daripada anak murid Ustazah Ashraf. Terima kasih. Okey. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Okey, boleh ke Ustazah nak kita nak tahu apa apa maksud hadis ni? Boleh ke seorang bagi tahu apa penterjemahan hadis ni? Boleh Ustazah. Maksud terjemahan hadis ialah sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Huda. Terima kasih. Okey, baiklah. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah ni indah. Sudah semestinya Allah mahukan makhluknya itu menjaga makhluknya juga indah. Sebab Allah suka keindahan. Okey. Indah ni bagaimana? Contohnya macam kemas, pakaian rapi, menjaga penampilan diri lah. Okey, kalau kita nak tahu dengan lebih detail apa yang Allah maksudkan dengan indah ini, apa yang Allah cintakan ini dengan keindahan ini, kita akan pergi kepada pelajaran yang seterusnya. Bolehkah semua? Masih bersemangat? Boleh Ustazah. Masih semangat Ustazah. Okey, terima kasih. Boleh Ustazah, masih semangat. Okey, terima kasih. Okey, setelah kita tengok kan yang tadi, okey. Salah satu untuk berpenampilan indah kan, berpenampilan cantik, menjaga penampilan salah satunya ialah dengan berpakaian kemas. Okey, Ustazah nak minta dua orang bagi satu contoh macam mana berpakaian kemas tu. Okey, Ustazah nak minta Syazwina, boleh bagi satu contoh? Boleh untuk penampilan diri yang kemas, aurat. Okey, betul. Salah satu ialah menutup aurat. Okey, seterusnya Ustazah nak minta Hazikah, bagi satu contoh. Okey Ustazah, penampilan diri yang kemas juga adalah dengan tidak berpakaian comot Ustazah. Ya betul. Tidak berpakaian comot, bersih kan. Okey, sekarang ni Ustazah tunjuk 4 gambar dalam slide ni. Okey, tajuk dia penampilan diri yang tidak kemas. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Kenapa dikatakan berpakaian tak kemas tu? Gambar pertama, baju dia terjulur keluar. Ke dalam dengan kemas. Sebab baju dia tak bawa masuk dalam, terkeluar kan. Okey, gambar yang kedua pula. Sebab apa tak kemas? Baju dia tidak berbutang. Tak berbutang. Ya betul, baju dia tak berbutang kan kalau baju sekolah. Rambut dia panjang, tak berbutang. Okey. Yang kedua, kenapa perempuan tu pun dikatakan tidak kemas? Tak menutup aurat. Tak menutup aurat kan. Betul, kain dia singkat. Tangan titik baju. Kain dia singkat, di sisi tangan, tudung dia nampak leher. Okey, yang terakhir, kenapa tidak kemas gambar tu? Baju dia kotor. Ada comot-comot, betul, baju dia kotor kan. Okey, kat sini kita nampak penampilan diri yang tidak kemas. Okey, kita tengok pula macam mana penampilan diri yang kemas. Yang macam ni. Okey, kamu tengok balik diri kamu. Kemas tak macam dalam gambar? Kan? Kenapa dikatakan kemas? Sebab apa? Kalau tengok pelajar perempuan, kenapa dikatakan kemas? Tengok macam mana? Bandingkan dengan gambar yang Ustazah tunjuk tadi. Pakaiannya bersih, tidak comot. Okey, bersih, tak comot lagi. Menutup aurat. Menutup aurat. Kain dia Ya, pun tak betul. singkat, kain dia tak kemas dulu. Ya, betul. Kain dia tak singkat, dia menutup aurat, tudung dia labu, bersih. Okey, yang pelajar lelaki pula.
Macam mana? Apa bezanya dengan gambar yang tadi? Dia bertali leher. Tadi baju dia Baju berbuta, Dia berbintang. Masukkan baju pun dia masukkan ke Ya. dalam. baju bersih, tidak comel. Rambut ke. Okey, betul. Jadi kat sini jelas kamu nampakkan perbezaan penampilan diri yang kemas dan tidak kemas. Jadi kat sini kamu boleh tengok dekat saya tunjuk gambar pelajar sekolah supaya kamu boleh tengok macam mana dekat orang sekeliling kamu, kawan-kawan kamu, bahkan tengok diri kamu sendiri. Kemas tak? Jadi tak semestinya dekat sekolah saja perlu berpakaian kemas, tetapi di mana-mana saja, bahkan di rumah juga. Okey. Itu saja. Okey semua. Sekarang kita pergi pula dekat tajuk yang seterusnya, iaitu tanggungjawab menjaga penampilan diri. Kalau tengok dekat tanggungjawab menjaga penampilan diri ni, ada berapa semua tanggungjawab menjaga penampilan diri? 6. Ada 6. Enam, Ustazah. Ah. Kat sini ada 6. Jadi kita pergi satu-satu ya. Poin yang pertama, berpakaian suci dan bersih. Okey. Bagaimana contoh berpakaian suci dan bersih ni macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Macam Pakaian tadi. tidak Saya menutup aurat. Betul. Oh, Yang macam tu pakai yang kita tadi dah- Ustazah, bersih, tutup aurat, pakai macam tu lah. Yang tadi kita tengok tadi dalam gambar tu kan? Betul salah. Pakaian tak komod, apa lagi? Semua bersih kan? Duduk labur. Labu. Jadi kenapa penting untuk kita pakai suci dan bersih ni? Dipakai sebagaimana kita tahulah Allah pun suka apa kepada tadi ada hadis Allah suka kan? Suka kepada keindahan kan. So menjaga kebersihan ni memanglah satu tanggungjawab kita dan kita sudah tahu daripada kecil. Yang seterusnya adalah menutup aurat. Batas menutup aurat antara lelaki dan juga perempuan ni kan berbeza kan? Okey. Kalau yang lelaki Betul. batas auratnya Pusat hingga ke lutut Saya Ustazah. duduk, Ustazah. Ada pusat hingga ke lutut. Lepas tu kalau perempuan pula Seluruh anggota kecuali badan, melainkan muka dan tapak tangan. Tangan je. okey bagus. Maksudnya kamu semua ni tahu apa cara sebenar untuk menutup ataupun menjaga menutup aurat lah. Okey. Menutup aurat ni bukanlah kata satu pilihan sebenarnya kan, tapi dia merupakan satu perkara yang wajib. Kan? Kita tak ada pilihan nak kata nak tutup ke tak nak tutup kan. So memang kena. Kita perlu tutup aurat masing-masing. Seterusnya kita tengok pula. Poin seterusnya adalah mengikut kemampuan. Bagaimana kita nak mengikut kemampuan ni nak jaga penampilan diri? Masing-masing semua ada minat masing-masing kan. Ada yang macam suka untuk berfashion ke, nak beli baju ni, nak beli tudung ni lah ke apa kan. Kira berdasarkan minat dan atas masing-masing lah. Tapi walaupun begitu kita kenalah tidak boleh membazir kan. Kita tak boleh berlebih-lebihan lah. Macam kita tengok tadi dalam ayat Quran tadi ada sebut juga innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang musrifin. Membagi. berlebih-lebihan. Berlebihan. Lebih-lebihan lah. Kita kena biasa-biasa je. Maksudnya kena seimbang lah. Tak boleh lah nak kalau nak pakai pakaian yang kesukaan kita boleh, tak ada masalah. Okey, atas kamu semua, tapi kenalah berpada-pada. Kemudian menjaga maruah dan martabat. Menjaga maruah dan martabat ni penting. Bukan setakat untuk menjaga maruah diri sendiri saja, tapi cerminan ataupun penampilan diri kita sebenarnya adalah cerminan kan. Kita macam contoh kita ni sebagai seorang Islam Muslim kan. Bila kita pakai pakaian yang elok semua, itu akan mencerminkan diri kita kan. Jadi di situ kita boleh jaga maruah bukan setakat diri, tapi juga kita boleh jaga maruah agama kita juga, keluarga. Betul tak semua? Jadi pentinglah untuk kita untuk jaga maruah dengan berpenampilan diri yang sopan, bersih, yang kemas. Kemudian kalau kita tengok ada berapa lagi poin yang Ustazah tak sebut tadi? Dua lah Ustazah. Dua Dua. Okey, 2 poin tersebut. Apa dua tu? menjaga kebersihan badan dengan bukan untuk berpakaian. Untuk bermata-mata. Okey, betul. Jadi
Kedua poin ni adalah tugas untuk kamu ya. Ustaz, kita akan buat aktiviti berkumpulan. Okey. Kumpulan pertama terdiri daripada 3A. Semua Azrul Ashraf. Okey. Jadi kamu masuk dalam kumpulan pertama. Okey, kamu huraikan menjaga kebersihan tubuh badan. Manakala Hazika dan Hazrul boleh huraikan bukan untuk bermegah-megah ya. Jadi Ustazah akan buat breakout rooms. Nanti kamu bincang dalam breakout room masing-masing. Nanti Ustazah akan pergi observe ya. Baiklah, kumpulan 1. Macam mana perkembangan aktiviti yang Ustazah suruh buat tu? Dah sampai mana dah? Sedang Ustazah, kami dah mendapatkan poin yang pertama Ustazah. Semuanya okey ke? Okey Ustazah, semua okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah setakat sekarang okey Ustazah. Terus sedang berbincang. Ada berapa isi yang kamu dapat? 3? Bagus. Ada berapa isi yang Yang kamu kami dapat? bincang sekarang ada 3 isi betul. Ada 3 isi. Siapa yang tengah type tu? Saya Ustazah Azrul. Ustazah Azrul. Azrul. Okey. Tak apa, nanti kamu bersedia tahu untuk pembentangan. Nanti Ustazah kami tak wakil untuk bentang. Okey Ustazah. Okey, boleh Ustazah. Ustazah, Boleh kita Ustazah. pergi nak tengok kumpulan 2 pula. Okey, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sekali lagi ya. Okey, kumpulan 2. Hazika, Huda. Macam mana? Tugasan yang Ustazah bagi tadi? Okey Ustazah, kami tengah bubuh jawapan dekat ni. Berapa isi yang kamu dapat ni? 2 Ustazah. 2. Okey. Jadi ada masalah ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Siapa yang tengah type tu? Huda ke? Huda yang type ke? Dia tengah type. Kiranya sekarang ni kami tengah type perbincangan kami tadi. Kami ada keluarkan poin iaitu yang pertama tak boleh bermegah-megah sebab nanti boleh jatuh kepada riak dan angkuh. Lepas tu yang kedua, Islam ni dia mengajak umat untuk bersederhana. Maka dalam penampilan diri juga kena bersederhana dan tak boleh berlebih-lebihan. Poin daripada kami lah. Okey. Betul lah tu. Poin tu. Nanti okey, kalau ada apa masalah bagi tahu. Ustazah ni nak keluar dah ni. Tapi harap Huda dengan Hazika bersedia tau. Sekejap lagi Ustazah nak panggil wakil untuk pembentangan. Boleh Ustazah. Okey, Ustazah keluar dulu. Okey, terima kasih Ustazah. Terima kasih Azhar. Dah siap ke semua? Kumpulan 1 dah? Dah Ustazah. Okey, kumpulan 2. Dah Ustazah. Sekarang kita tengok apa yang kawan-kawan kamu semua buat ni kan. Okey. So kita tengok poin yang pertama tu, kumpulan 1, menjaga kebersihan tubuh badan. Jadi Ustazah nak minta lah seorang wakil lah daripada kumpulan 1 untuk baca ataupun untuk bentang je lah. Baca. Boleh Ustazah. Yang pertama, menjaga kebersihan diri adalah amat dituntut dalam Islam kerana di situ akan melambangkan imej Islam. Daripada kebersihan diri juga orang akan menilai sikap dan akhlak kita. Ia juga penting untuk menjaga pandangan orang bukan Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Yang kedua, menjaga kebersihan diri melambangkan disiplin dan sikap seseorang individu atau dengan bahasa mudahnya rajin atau malas. Yang ketiga, secara asasnya apabila kebersihan badan dijaga dengan baik, secara tidak langsung badan akan menjadi sihat.
Bila badan sihat, kita dapat menjalani aktiviti harian dan kehidupan dengan baik. Okey, terima kasih Ashraf. Okey. Jadi yang kamu semua, yang kumpulan satu huraian ni adalah benar dan bertepatan lah dengan apa yang Ustazah nak. Okey, jadi kita dapat simpulkan lah, menjaga kebersihan tubuh badan ni bukan setakat tubuh badan tu sihat kan. Tapi apa yang tadi Ustazah cakap, menjadi satu apa tadi yang ada Cerminan. cerminan Cerminan. diri kita, bukan setakat diri tapi juga kepada agama kita. Jadi penting untuk kita jaga kebersihan tubuh badan dan kita tengok balik kepada dalil yang kita belajar tadi. Okey. Siapa ingat lagi dalil yang tadi kita belajar? Innallah. Siapa boleh bagi tahu yang Innallaha jamal. Yuhibbul jamal. boleh kalau ayat Al-Quran innallah yuhibbut tawwabin Wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, bagus. Maksudnya kamu kata dalam kelas tadi ya? Okey, seterusnya kita tengok untuk kumpulan 2 pula. Ustazah nak minta seorang wakil untuk baca. Boleh Ustazah? Saya cuba Ustazah. Untuk kumpulan 2 kami dapat untuk bermegah-megah. Iaitu Allah menggalakkan supaya manusia menjaga penampilan diri bukan untuk bermegah-megah. Bahaya timbulnya perasaan riak dan angkuh di dalam diri manusia. Itu poin kami yang pertama. Poin kami yang kedua adalah Islam mengajar umatnya untuk sederhana. Maka dalam berpenampilan diri juga cukup sahaja secara sederhana. Tidak berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan secara keterlaluan. Kerana ia boleh menimbulkan perasaan riak dalam diri. Okey. Bagus kumpulan 2. Terima kasih Hazika. Okey, jadi apa yang kita nampak dekat sini bukan untuk bermegah-megah kan. Sifat negatif yang ada yang disebut dalam panel yang tadi, yang kumpulan 2 sebut. Sifat apa? Riak. Riak ni baik ke tak baik? Tak baik. Tidak baik. kan? Tak Baik. Sebab apa riak ni? Sebab dia menunjuk-nunjuk kan. Okey. Cara apa orang kata riak ni, dia merupakan salah satu penyakit. Orang kata penyakit rohani lah yang sangat bahaya. Sebab bila kita riak, pahala kita pun tak ada, betul tak? Jadi bila orang yang hidup dengan riak ni, dia macam penuh dengan apa orang kata kebohongan kan. Maksudnya kepalsuan je lah. Semua benda dia buat tu nak ambil perhatian orang kan. Okey. Lepas tu, tapi dia tak fikir apa asas ataupun asas utama lah untuk kenapa dia buat sesuatu kan. Kalau kita fikir balik, kenapa kita berpakaian penampilan diri ni pun sebab apa? Sebab Islam tu kan seru umat dia untuk jaga kebersihan semua tu kan. Jadi kita kena balik kepada asas, bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, betul tak? Betul Ustazah. Jadi Ustazah haraplah kamu semua ni dapatlah untuk faham penting tanggungjawab ni untuk menjaga penampilan diri. Okey. Dan dapat praktikkanlah dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu sahaja. Okey, untuk yang seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan menjaga penampilan diri. Okey, kamu semua masih bersama Ustazah dalam kelas ni? Ya, Ustazah. Bersama ada saya ni. Masih ada. Okey, Tak pastikan lari, kamu okey, bagus. Pastikan kamu ada bersama Ustazah sepanjang kelas ini sampailah habis nanti sebab nanti akan ada kuis pengukuhan untuk kita nilai sejauh mana yang kamu faham. Okey, kita masuk kepada tajuk. Okey, kepentingan menjaga penampilan diri. Yang pertama, saya akan terangkan. Meninggikan dan memelihara maruah diri dan individu dengan menutup aurat. Antara kepentingan menjaga penampilan diri ni, seorang itu akan dipandang tinggi dan maruah dia juga akan terpelihara. Kamu pernah kan tengok ada video dibuat perbezaan antara seorang perempuan yang tidak menutup aurat dengan seorang perempuan yang menutup aurat. Pernah tengok tak video tu? Pernah. Kenal. Ustazah, dia tunjuk analogi Ustazah yang video lollipop tu. Yang yang sarung pembalut dengan yang tak pembalut. Kalau tak ada pembalut tu lalat hurung. Betul. Analogi yang bagus sekali. Okey, Huda. Iaitu analogi berkaitan dengan dua lollipop. Yang pertama lollipop dia terbuka dan ada dihurungi lalat.
Satu lagi lollipop yang dia tertutup, rapat, kemas dan tak ada pun lalat yang datang hinggap. Lalat ni kalau kita bayangkan dia sebagai lah benda yang kotor. Benda yang kotor kan, binatang yang kotor. Dia pun suka dekat benda-benda yang kotor. Bagus, analogi yang bagus sekali oleh budak. Okey, terima kasih. Seterusnya, menjaga imej individu dan umat Islam dari pandangan masyarakat luar, khususnya bukan Islam. Kalau kita tengok, ini lebih kepada point untuk orang Islam. Sekiranya seseorang Islam itu dia menjaga imej dia, maka dia akan dipandang tinggi, bukan sahaja dari dalam Islam itu sendiri, dari komuniti Islam itu sendiri, tetapi untuk pandangan masyarakat luar yang bukan daripada agama Islam juga akan memandang Islam ni agama yang bagus kerana menutup aurat, menjaga kebersihan diri, menjaga penampilan diri, pakaian tak comot, semua tu. Okey, jelas? Jelas Ustazah. Okey, bagus. Dan yang terakhir, kita pergi poin yang terakhir iaitu menzahirkan salah satu syiar Islam iaitu menjaga kebersihan. Kalau kita tengok, pernah dengar tak ada hadis yang berkaitan dengan an-nazafatu minal iman? Pernah dengar? Pernah. Ustazah. Pandai. Okey, bagus. Alhamdulillah. Maksudnya dekat situ, kebersihan merupakan sebahagian daripada iman. Islam juga menitik beratkan kebersihan sebab kebersihan merupakan sebahagian daripada iman seseorang. Okey, so Ustazah dah pergi secara ringkas untuk kepentingan menjaga penampilan diri. Sekarang Ustazah bagi masa 1 minit untuk setiap seorang fikir apakah akibat tidak menjaga penampilan diri. Okey, Ustazah bagi masa 1 minit sahaja. Okey. Okey, 1 minit sudah pun tamat. Okey, Ustazah harap masing-masing dah ada poin masing-masing untuk dihuraikan sebentar lagi. Yang pertama sekali, Ustazah nak sebut ataupun Ustazah nak panggil Asma. Okey, Asma boleh kemukakan pandangan Asma. Saya Ustazah. Okey, pandangan saya, kalau kita tak jaga penampilan diri, orang sekeliling kita tak disenangi, orang sekeliling lah, orang tak suka kita dan orang akan pandang negatif terhadap kita. Betul ke Ustazah? Sangat tepat. Sangat tepat Asma. Sekiranya kita tidak menjaga penampilan diri, orang akan pandang negatif dekat kita. Tengok, apa ni orang ni pakai comot-comot semua tu, nanti orang pun dia akan tengok, dia ni pakai pakaian tidak menutup aurat dan sebagainya, dapat menjatuhkan maruah ataupun martabat seseorang itu dan juga pandangan pun orang akan pandang dia negatif. Okey, terima kasih Asma. Seterusnya saya nak minta Huda. Kalau siapa yang tak menjaga penampilan diri ni akan tidak disukai oleh Allah lah, sebab Allah tu sukakan keindahan, kecantikan. Bagus. Okey. Bertepatan dengan dalil tadi kan, Huda bagi poin tadi bertepatan dengan dalil tadi iaitu Allah ni sukakan kepada keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Betapa Islam sangat menjaga dan menitik beratkan penampilan diri ni. Okey. Terima kasih Huda. Seterusnya, Ustazah nak minta Azrul. Boleh Ustazah. Saya rasa akibat kita tak menjaga penampilan diri, poin saya ni ada keterkaitan dengan uraian nombor 2 Ustazah. Jadi bila kita tak menjaga penampilan diri, Islam ni akan dipandang rendah oleh agama-agama lain. Jadi orang akan pandang serong. Dia kata mungkin kita tengok bila kita tak berpakaian kemas, pakai comok, kotor dan sebagainya, orang akan macam pandang serong. Persepsi orang kepada orang-orang Islam jadi macam tak bagus. Jadi akan menjatuhkan kita punya nilah maruah dan identiti Islam kita itu Ustazah. Alhamdulillah. Betul, benar sekali. Kalau kita tengok, kita ni sebagai seorang individu Islam, kita memegang imej ataupun kita membawa imej Islam tu sendiri. Jadi kita perlu menjaga imej Islam itu dengan sebaik-baiknya. Okey, terima kasih Azrul. Okey, yang terakhir, Ustazah nak Ashraf, bagikan pandangan kamu. Apakah akibat tidak menjaga penampilan diri? Pada pandangan saya Ustazah, sekiranya seorang itu tidak menjaga penampilan diri, bahkan sehinggakan ia menampakkan aurat dia, tidak menutup aurat dengan sempurna, maka dia akan berdosa. Sebab
Menutup aurat itu merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak Safa? Betul, sangat betul Ashraf. Kalau kita tengok Islam ni, kita komuniti Islam ni dia hidup berlandaskan syariat-syariat ataupun panduan daripada agama Islam tu sendiri. Jadi kita mestilah kena ikut syariat dan panduan daripada agama yang agama telah tetapkan. Okey, kalau tak ikut maka akan menjadi kemudaratan ataupun dapat dosa. Okey, terima kasih Ashraf. Okey, saya rasa kamu semua sudah jelas dengan pembelajaran hari ini, betul tak? Betul. Betul, Betul, Ustazah. betul. Betul. Jelas Betul, tak? Ustaz. Okey. Jelas, Jadi faham. saya nak uji, betul tak kamu ni jelas ke tak jelas dengan saya akan bagikan dekat kamu satu kuis. Okey. Saya nak minta kamu untuk jawab kuis ni. Okey, saya akan bagi di bahagian ruangan chat. Okey. Boleh join? Okey. Ashraf dan Huda dah masuk. Okey, Azrul dah masuk. Okey, alright. So, kita akan mulakan quiz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tengok jawapan Huda, Ashraf dan Rina. Ustazah ada hadiah Ustazah. Okey. Dapat hadiah tak? Okey, insya-Allah nanti akan insya-Allah nanti akan dapat ganjaran bagi pemenang-pemenang ni, insya-Allah. Okey. Okey, alhamdulillah. Selesai sudah kita punya permainan quiz is. Dekat situ Ustazah boleh tengok sejauh mana kamu punya kefahaman. Okey, sekarang Ustazah nak bagi sedikit aktiviti, latihan tugasan. Ustazah nak kamu salin. Kamu perlu lengkapkan latihan dalam buku teks. Muka surat 246. Okey, boleh sudah. Teks muka surat 246. Bahagian A dan bahagian B. Ustazah nak kamu tulis di buku tulis. Nanti Ustazah akan simak pada kelas yang akan datang. Jelas? Jelas. Jelas. Ustazah. Okey, semua. Alright, alhamdulillah. Okey, itu sahaja. Ustazah harap kamu semua dapat menjaga penampilan diri dan mengaplikasikan apa yang kamu telah pelajari ni. Bukan hanya di rumah sahaja tetapi di luar juga. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Apa lagi? Assalamualaikum.